Kalau nak mencintai dengan paksaan, itu tak nama cinta. Jadi mesti ada satu perkara yang membuatkan bila kita tahu perkara ini, maka kita rasa nikmat mencintai Nabi SAW. Inilah ilmu Nur Muhammad. Tajuk dia bertajuk bersada Nur Muhammad. Boleh sembang dalam pelbagai angle. Dah tahu betapa agungnya Nabi SAW, betapa hebatnya Nabi SAW, dan betapa untungnya kita menjadi umat Nabi SAW, maka tidak ada sebab untuk kita tidak menumpahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Itu mudah-mudahan selama-lamanya rohaniah kita berhubung-hubungan dengan rohaniah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsuruna bi ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Allahu haq ya hayyu ya qayyum ya qahhar ya wahhab ya fattah ya wahid ya ahad ya samad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amantu billahi wa bima qala Allah, amantu bir rasuli wa bima qala ar-rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsiran tayyiban mubarakan fi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin zahiran wa batina. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'd. Pertama-tamanya saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua tuan-tuan dan puan-puan ayah dan bunda, masih sempat lagi. Yang keduanya saya minta maaf lahir dan batin, terutamanya di atas penunggahan yang lama kitab kita ni, kerana ada saya kursus di Mekah, sambung lagi dengan umrah. Kemudian kita pula tangguh sebab Ramadan. Walhasil hari ini kita sambung balik. Jadi hari ini kita perkirakan kita mula balik fasal yang kedua. Fasal yang kedua dalam buku ini, insya-Allah. Bismillah. Kita biasanya memang pengarang kitab ini berpesan untuk membincangkan kitab beliau perlulah diawali dengan majlis zikir. Kita perkirakan majlis zikir yang dibawa oleh Tuan Imam tadi itu baik sudah memadai, maka kita terus membaca seterusnya dalam kitab ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif hafizahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini Allahumma amin. Pada fasal yang kedua, roh adalah rahsia Tuhanmu. Bagi yang ada kitab, saya suka kalau untuk kita baca bersama-sama. Begitu. Kita akan baca habis, kemudian kita akan syarahkan serba sedikit. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu urusan roh. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan roh itu dari perkara urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Surah Al-Isra ayat 85. Tuan-tuan dan puan-puan, ilmu ni ada tiga kategori sumber. Pertama, ilmu akidah, yang melibatkan dalil dan pendalilan. Kita belajar daripada ulama yang statusnya al-arif billah. Itu al-arif billah. Kenapa sebab al-arif? Sebab dia mengetahui. Tentang apa? Dia mengetahui dalil-dalil. Allah Ta'ala bagi dua bentuk dalil. Satu dalil yang dilihat, iaitu dalil kauniyah. Itu alam buana ni, kosmologi. Alam buana ni disebut dalil kauniyah.
Okey, satu lagi yang disebut sebagai dalil kalamiyah. Dalil kalamiyah itulah Al-Quran tu. Jadi mereka ini, yakni golongan arif billah ini, tahu macam mana untuk memproses dalil. Memproses dalil dalam bahasa Arab disebut istidlal. Tahu untuk memproses dalil sehingga kita isbatkan Allah tu wujud, ada. Kemudian kita isbat Allah Ta'ala tu adanya, mesti ada. Dan kita disebutkan bahawa Allah Ta'ala itu adanya, ia tidak seperti mana yang dapat difikirkan oleh manusia. Kita itu sifat salbiyah. Kemudian diisbatkan juga adanya Allah Ta'ala itu dihiasi dengan 4 sifat yang utama, iaitu sifat jamal, jalal, qahar, azim, dan seterusnya. Dan 4 sifat utama ini pula berasaskan kepada 2 tunjangnya, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan seterusnya. Begitu. Maka dia tahu dalil tu macam mana. Jadi ada golongan umat yang perlu diawali dengan dalil kauniyah dulu. Dia bagi saintifik lah apa semua bagai. Kemudian dirujuk silang dengan dalil kalamiyah, iaitu Al-Quran. Itu biasanya kepada golongan etis, golongan kafir, golongan orang Islam yang hanya Islam IC, tak tahu apa-apa. Macam tu. Okey, kaji, akhirnya bertemu dengan rupanya ini semua tanda keagungan Allah, maka rujuk Al-Quran. Dan ada golongan yang seperti kita ni bermula dengan dalil kalamiah, rujuk ayat Quran dulu. Kemudian dalam Al-Quran ada sentuh tentang alam buana, kauniyah, maka kita kaji. Maka akhirnya bertambah lagi kenikmatan kita dalam memahami kalam Allah itu. Ini yang tahu selok belok tentang dalil dan pendalilan ini dipanggil golongan apa dia? Al-Arif Billah. Al-Arif Billah yang tahu. Begitu. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Dalil kauniyah juga disebut sebagai ayat apa dia? Ayat manzurah. Ayat ni maksudnya tanda. Yakni tanda-tanda wujud Allah, tanda-tanda keindahan Allah, kesempurnaan Allah dan keagungan Allah. Itu ayat. Jadi ayat ada dalil kauniyah juga disebut sebagai ayat manzurah, iaitu tanda-tanda yang dapat dilihat. Itu istilah saja sekadar perendahan. Dan dalil kalamiyah juga disebut sebagai ayat makruah, ayat yang dibaca. Kita ni orang Islam, memang bahagian kita adalah fokus kepada dalil kalamiyah dan ayat makruah. Maka memang kelihatannya kita ni seperti tidak berapa advance dalam aspek saintifik dan ilmu-ilmu, maknanya sains inilah. Sebab itu bukan jalan hidayah kita. Jalan hidayah kita ni sebab kita lahir Islam, yakin Al-Quran, maka di situ kita akan fokus lebih. Jadi tidak heranlah kalau orang kafir, maknanya orang etis, orang-orang yang tak faham, yang tidak mau agama misalnya, mereka terkehadapan dalam bidang kajian ilmu-ilmu kosmologi. Sebab itu jalan hidayah mereka. Itu saja. Begitu. Tetapi para ulama ini dia faham kedua-duanya secara sama, mengikut tempat situasi masing-masing. Macam tu. Ini disebut sebagai apa? Al-Arif Billah. Berkenaan dengan ilmu akidah ini, kita mesti main dengan dalil. Dan semua kita diberi bekalan, bagi mereka yang ada akal yang sempurna, diberi bekalan untuk bagaimana untuk memahami dalil-dalil itu, walaupun pada peringkat yang paling basic, paling asas. Begitu. Lantaran itu dalam ilmu akidah tidak boleh bertaklid. Dalam ilmu akidah tidak boleh bertaklid. Sebab apa? Semua orang walaupun tidak mencapai status Al-Arif Billah, tapi dia mampu untuk memahami apa yang dihuraikan oleh Al-Arif Billah itu dengan akal yang sempurna yang Allah berikan kepada semua manusia. Maka setiap mukallaf mesti mengetahui dengan dalil akan ilmu akidah. Tidak sah ilmu akidah jika bertaklid. Selesai. Yang kedua, ilmu yang diambil daripada golongan Al-Faqih. Al-Faqih. Dia tak kata Al-Faqih Billah. Dia sebut apa dia? Al-Faqih bi ahkamillah. Faqih. Faqih itu adalah bermaksud al-fahmud daqiq, kefahaman yang mendalam. Kefahaman yang mendalam. Bukan kefahaman tentang Allah. Allah tak dapat difahami. Tiada memahami Allah. Itulah kemuncak perkenalan kita dengan Allah. Hatta urus takbir Allah pun jangan kita campur tangan. Ini kan pula nak faham tentang kebagaimanaan Allah. Tak boleh. Jadi Al-Faqih ini bukan faqih tentang Allah dan tentang Allah mentadbir, bukan. Al-Faqih itu merujuk kepada ahkamillah, pengetahuan yang mendalam berkenaan dengan hukum hakam Allah.
Itu faqih. Jamak dia fuqaha. Jamak dia fuqaha. Okey, maka pada kita orang awam tidak memahami dan tidak akan pasti tidak akan mampu mengetahui bagaimana para fuqaha ataupun yang satu disebut faqih, yang ramai disebut fuqaha. Bagaimana fuqaha itu menganalisis ayat-ayat untuk mengeluarkan hukum. Dia panggil istinbat. Untuk istinbat ni orang awam tak tahu dan tak mampu untuk tahu. Kalau pun belajar ilmu fiqah dekat Universiti Bidang Pengajian Islam pun di peringkat awal ini hanya untuk mengetahui bagaimana ulama memproses dalil, bukannya untuk terus-terus menjadi sebagai seorang faqih. Prosesnya panjang. Syaratnya memang ketat. Okay, maknanya dia kena hafal keseluruhan ayat Al-Quran. Dia kena hafal keseluruhan hadis-hadis seperti mana yang tercatat dalam Sunan Sittah. Dia kena tahu mana yang nasih, yang mansuh, bagaimana isyarat, bagaimana rujukan, mana yang muwafaqah, mana yang mukhalafah. Pening kita. Dan dia kena juga menghafal syair-syair. Syair-syair Arab, sama ada jarak jahiliyah ataupun syair Arab fi sadril Islam, pada zaman Islam itu berkembang. Itu semua adalah kunci-kunci nak memahami bagaimana setiap nas-nas itu berada. Itu bukan kawaijah kita, orang Perak kata, itu bukan kerja kita. Dan memang kita takkan mampu. Kita belajar macam mana pun hanya untuk tahu bagaimana ulama memproses. Tapi kalau kita nak turun ijtihad jadi mujtahid, memang takkan mampu untuk orang awam. Kalau ditaklifkan kita untuk berijtihad, nescaya beratlah agama ini. Dan agama ini tidak didatangkan dengan memberat-beratkan. Lantaran itu pada ilmu fiqh wajib bertaklif. Itu cakap itu bagi kita orang awam. Melainkan kalau yang dengar di sini ataupun dengar ikut dalam rakaman media massa ini bertahap mujtahid, maka ijtihadlah. Kalau dia rasa dia mujtahid, tara mana mujtahid itu? Begitu. Jadi kalau pada kita orang awam ni, maknanya wajib kita bertaklid pada apa dia? Pada perkara-perkara fiqh. Sebut fiqh dia hukum hakam. Dia pecah 5. Satu, hukum hakam pada ibadah. Kemudian yang kedua pada munakahat. Ketiga pada muamalat. Keempat pada jinayat. Yang kelima pada siasah politik. Begitu. 5 ni. Dan setiap daripada bahagian-bahagian 5 ini ada perbahasan yang tersendiri. Ada yang rujuk silang yang sama, ada yang tersendiri. Itu semua selok-belok itu orang awam tak mampu nak faham. Akhirnya cara belajar fiqh adalah dengan bertanya ustaz, bagaimana hukumnya begini? Bukannya bertanya dalil. Cara belajar akidah bertanya dalil. Cara belajar fiqh bertanya dengan ustaz. Zaman sekarang ini kita nisbahkan kepada mufti, kepada para ulama secara kolektif. Begitu. Jadi mana kita ada jabatan-jabatan agama, setakat Allah beri kemampuan pada mereka, pastilah takkan sama dengan ulama-ulama terdahulu. Macam tu. Okey, boleh faham ya? Okey, itu yang kedua sumbernya. Yang ketiga yang berkaitan dengan ayat ni, yang mana kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Yang ini ni ilmu pengetahuan tentang apa? Yang ditanyakan adalah tentang roh. Tentang roh. Roh ini adalah maknanya perkara yang Allah ciptakan untuk menjadi asbab hidupnya segala makhluk-makhluk yang lain. Okey, itu. Roh ni tetap makhluk. Okey, yang Allah ciptakan untuk apa dia? Untuk menjadi asbab hidupnya makhluk-makhluk yang lain. Dia ada berkaitan dengan perbahasan Nur Muhammad, itu tajuk yang selepas ini. Dan untuk memahami seluk-beluk tentang roh ini, dia lebih amat bersifat metafizik. Dia bersifat amat ghaibiyah. Akidah itu ghaib dah. Kalau bahagian ilmu tentang roh ini lebih ghaib lagi. Ilmu ini Allah berikan kepada siapa? Kepada yang disebut sebagai ahlillah. Tadi arif billah ilmu akidah. Ilmu fiqh al-faqih. Yang ini al-faqih bi ahkamillah. Yang faqih yang memahami dengan mendalam tentang hukum hakam Allah. Okey, untuk apa dia? Pedoman kehidupan, perlakuan, perwatakan. Okey, apa yang wajib, apa yang haram, apa yang sunat, apa yang harus, apa yang makruh. Okey, 5 hukum taklifi itu. Okey, yang ketiga ini adalah ahlillah. Maka ahlillah ini dalam konteks ayat ini ada dalam 2 dimensi. Bukan, ilmu tentang roh ada dalam 2 dimensi. Satu perkara, semua orang tahu sikit ilmu tentang roh tu. Itu dimensi pertama. Semua kita tahu, orang awam ke, orang khawas ke tahu tentang roh. Berkenaan dengan cara-cara orang nak mati, tanda-tanda orang nak mati, itu semua orang tahu. Tak ada rahsia lagi. Kalau kita sakit, kita
gosoklah ni. Kalau ada bunyi banyak bergesel lagi, panjang umur lagi. Kalau gosok tak ada bunyi lagi, maknanya mungkin dalam seminggu 2 minggu, paling-paling sebulan. Itu ilmu yang saya tahulah. Tak tahu tuan-tuan tahu macam mana. Jadi kalau rasa esok nak mati tak mati, gosok. Kalau ada siapa-siapa ahli keluarga, gosok. Kalau tak dengar bunyi tu, maknanya mana cepatlah tu. Maknanya ada masa lagi. Ini maknanya semua orang tahu berdasarkan kepada pengalaman, tak semestinya. Yang kedua kalau nak lebih dekat lagi tanda nak mati ni kan tentang roh ni. Maknanya bila roh nak keluar tu bukan mati tak ada, cuma roh keluar je. Nisbah kepada kita mati, nisbah kepada roh pergi ke pindah alam yang lain. Itu semua orang tua sebut apa? Berpindah alam, intiqal, dia panggil intiqal, berpindah. Kemudian tengok mata pula. Ada air tak ada air, bersinar tak ada bersinar. Kalau tak ada air mata dah, tak ada sinar mata tu, maknanya mungkin seminggu, 2 minggu ke bawah. Itu dia punya tanda dia. Yang ketiga, tanda lebih dekat lagi. Bila pandang mata dia tak dapat pandang mata kita. Dia pandang ke atas ke bawah sikit ke hidung ni ke, dekat tempat antara 2 kening ni ke, maknanya itu less than 1 week. Itu pun maknanya hanya petunjuk-petunjuk saja. Itu semua orang tahu. Kadang-kadang betul, kadang-kadang Allah panjangkan umur. Macam tu habis. Dan ada juga difahami sebagai dalam ayat ini, dalam banyak-banyak manusia, segelintir manusia Allah berikan ilmu yang cukup padanya tentang roh. Inilah ahlillah, ilmu mengetahui tentang roh. Kalau dia pergi ziarah maqam, maknanya dia seperti ada boleh berkomunikasi dengan sahibul maqam. Begitu. Ini masalah kita tentang ilmu roh ni. Dia begini, kalau jumpa hantu jarang orang tak percaya. Kalau jumpa hantu jarang orang tak percaya hantu, takut selalu. Begitu, terus bergemang-gemang je. Tapi kalau jumpa maknanya hantu tu makhluk yang jahat lah kita katakan. Ada juga yang makhluk yang seperti hantu, maknanya gaib, tapi dia baik. Nak sebut apa? Nak sebut rijalul gaib boleh. Nak sebut maknanya apa? Rijalul gaib boleh. Nak sebut biasanya sebut rijalul gaib je lah. Ataupun alam lembut, ada pelbagai perkara-perkaranya. Tapi kalau ataupun roh para awliya Allah, ya Allah Ta'ala izin untuk kita bertemu dan sebagainya, kalau ada sesiapa yang mempunyai pengalaman kerohanian itu semua orang kata mengarut khayal. Tapi bab hantu tu tak khayal pula. Nampak tak? Kalau rasa kena tindih, semua orang mengakui adanya kena tindih. Tapi kalau bertemu dengan para ahlillah di alam dalam dimensi ghaib, hadir Allah izinkan bertemu, semua tak percaya. Itu saya tak faham kenapa tak seimbang. Kalau tak percaya kehadiran roh-roh yang baik ataupun kita kata rijalul ghaib, maka perlu tidak percaya juga dengan hantu. Tapi hantu percaya, takut. Itulah bendanya. Jadi nak katanya ada segelintir orang yang tahu tentang ilmu-ilmu ini, dia panggil sebagai ahlillah. Jadi ahlillah ini fokus dia bukan untuk meyakini apa-apa. Ahlillah ni fokusnya bukannya untuk menghukumi apa-apa perbuatan, tak. Ahlillah ni hanya untuk mengetahui bagaimana sudut hubungan kita dengan Allah tu. Peranan ahlillah ini. Contoh ahlillah yang semua orang kenal, Habib Ali Batu Pahat. Kita kira dalam perjalanan tarikat dekat masjid tarikat Ahmadiyah, maknanya semua mesti orang kenal Habib Ali Batu Pahat. Saya hidup pada zaman dia hidup, tapi waktu tu saya tak dipertemukan dengan dia, tak tahu tentang dia dah wafat, dah meninggal. Nasib saya lah. Diceritakan dia ni kalau orang datang ziarah dia, mai dia akan macam ni, teropong. Ini bukan apa bomoh Malaysia, bukan. Jangan disamakan. Tapi itu PL dia akan teropong. Kalau dia nampak kita besar rahmat. Kalau dia tak nampak kita, dia tak ada orang, maknanya masalah besar. Itu tadi yang diceritakan. Dan kalau orang datang jumpa dia tanya hukum hakam, dia kata saya tak tahu, tanya ulama. Tapi kalau nak tahu kita ni benar atau tidak, niat dan sebagainya semua, dia boleh kata, dia boleh direct begitu. Macam tu. Ini ada ilmu tentang ni. Ini bahagian tentang ayat ni. Tadi kata nak syarah sikit-sikit, ini panjang juga. Sebab apa? Sebab pembahagian ilmu nak ambil kat mana. Dan ilmu yang diambil daripada arif billah, dia bermain dengan dalil. Ilmu yang diambil daripada al-faqih bi ahkamillah, dia merujuk kepada hukum hakam yang para fuqaha itu berikan. Zaman sekarang tidak ada mujtahid mutlak, tak ada lagi mujtahid mazhab. Paling-paling ada pun mujtahid tarjih.
mentarjihkan mana-mana pendapat dalam mazhabnya. Begitu. Itu pun bukan secara individu, tapi secara kolektif beramai-ramai, secara mesyuarah. Begitu zaman sekarang. Kemudian yang ketiga, ahlillah. Ahlillah ini cara belajar dia apa dia? Tenggelam dalam zikrullah. Itu cara belajar. Tenggelam dalam zikrullah. Kalau bukan ahli zikir, jangan masuk campur bicara ahlillah. Dia tak akan dapat faham. Sebab apa? Ahlillah ni tak cakap kat sini. Ahlillah dia cakap kat sini. Cara belajar dengan ahlillah, ilmu pengetahuan tu rasa dulu. Kemudian fikir apa yang dirasakan, maka dirujuk silang dengan ilmu zahir, iaitu ilmu akidah dan ilmu fiqh. Tidak meremehkan ilmu fiqh dan berpaksikan pada ilmu akidah, maka baru benar. Gitu. Itu cara belajar daripada ahlillah. Jadi kategori kitab ini bukan dalam kategori ilmu akidah. Ia juga bukan dalam kategori ilmu fiqh. Dia dalam kategori ilmu tasawuf. Oleh kerana dia dalam kategori ilmu tasawuf, maka dia ambil daripada apa dia? Ahlillah. Nak tanya apa-apa persoalan berbangkit dalam kitab ini, jangan tanya orang fiqh. Jangan juga tanya orang arif billah, tapi tanya orang yang statusnya ahlillah. Tapi arif billah dengan ahlillah ni dia ada connection each other. Ada hubungan. Sebab apa? Diibaratkan begini, awalan nak menjadi ahlillah dia kena arif billah. Benar dia arif billah, dia akan benar dalam mengamalkan hukum hakam Allah, sehingga Allah memberikan dia status apa dia? Ahlillah. Pada ahlillah ini ilmunya bukan ilmu kasbi, tapi ilmu laduni. Bukan ilmu kasbi yang belajar seperti biasa, tapi ilmu laduni, ilmu di sisi Allah dibukakan. Tetapi ada kriteria dia, jangan sampai terputus daripada paksi akidah, dan jangan sampai meremehkan hukum hakam fiqh. Kalau tidak, dia jadi batiniah. Ini kena jelas. Ramai yang tersalah rujuk, baca-baca buku statusnya tasawuf, tapi pergi rujuk kepada yang bukan berstatus ahlillah. Macam tu berada. Dan ahlillah tak akan berlaku melainkan kepada mereka yang berpegang dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada ahlillah di kalangan Wahabi. Ini berkali-kali guru kami sebut, Syekh Yusri Rusdi. Baru-baru ni datang ke Malaysia baru-baru ni. Okey, tidak ada ahlillah di kalangan Wahabi. Dan tidak ada ahlillah di kalangan Syiah. Walaupun disebut ayatullah tak ada. Sebab apa? Sebab sesiapa sahaja yang tidak berpaksi pada Asy'ariyah dan Maturidiyah, mustahil Allah menganugerahkan dia ilmu laduni sehingga dia mengetahui rahsia-rahsia tentang Allah. Dan bila sembang rahsia-rahsia tentang Allah, maka dia bersifat dalaman sini. Kadang-kadang bila dia rujuk silang dengan ilmu akidah, sepertinya agak bercanggah. Tetapi dia kena faham kat mana letak duduknya. Itu advance kategori. Kot mana pun kalau pening-pening, back to basic. Basic kita apa dia? Arif billah dan faqih. Basic. Itu perang. Ahlillah ni kalau Allah buka, ya buka. Allah tarik, ya tarik. Dia tidak seperti, maknanya dia tidak bersifat berterusan. Dan kalau tak terbuka pun tak ada apa-apa masalah. Kalau terbuka pun bukan kata kelebihan, tapi tetap ujian. Sebab dia ilmu rahsia. Ramai yang tak dapat nak tahan, dia ilmu rahsia, dia geger dekat media sosial, fitnah ilmu ni. Macam tu. Tapi sebab golongan batiniah pun dah geger. Orang Negeri Sembilan bising-bising, heboh-heboh. Okey, tapi oleh kerana golongan batiniah yang sesat, batil itu pun dah heboh-heboh dekat media sosial, takkan kita pun nak sembunyi ilmu ni. Maka kita kena bentangkan juga pada kadar yang sepatutnya. Tapi pada masa yang sama kita kena jelaskan bagaimana kaedah mempelajari ilmu-ilmu ini. Maka ayat ini, kalau supaya ada catatan sendiri, di sini kita tulis dalam kurungan rujuk ahlillah. Itu benda. Setelah dicatat ada arif billah ilmu akidah, al-faqih bi ahkamillah itu ilmu fiqh, di sini ilmu tasawuf iaitu apa dia? Ahlillah. Jadi tanda ahlillah ni dua. Dia banyak sebut Allah, dia banyak selawat. Itu tandanya. Kadang-kadang dilafazkan selawat dalam Allah. Kadang-kadang dalam tu dilafazkan Allah dalam selawat. Selawat yang dalam ni maksudnya apa dia? Dia ni dengan Nabi SAW dah ikat dengan ikatan cinta, sehingga tidak perlu sebut dah. Kalau sebut jadi berjarak. Terlampau cintanya dengan Nabi SAW tu, kalau sebut jadi berjarak. Oleh kerana tak mau berjarak, maka dah adapt. Itu huraian yang boleh kita kongsikan. Dan banyak lagi huraian, ikutlah
keadaannya. Okay, terus. Segala makhluk yang lain daripada manusia dan jin hanya memiliki nyawa dan tiada baginya roh. Justru itu mereka tiada memiliki ma'rifatullah, tiada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dan tiada ditaklifkan syarak. Sebab tak ada roh. Manusia saja yang ada roh. Maka ilmu-ilmu ini bagi mereka yang hanya ada roh, iaitu pada manusia. Okay, jangan pula mana arif billah tu selain pada manusia, tak boleh. Gitu. Yang lain tidak akan kenal Allah. Dan itulah kelebihan manusia berbanding makhluk yang lain, iaitu perkenalannya dengan Allah. Roh para Nabi alaihi wassalam adalah martabat khusus. Mereka mampu menerima wahyu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan memiliki makrifat yang tinggi berbanding roh insan yang lain. Antara roh para Nabi alaihi wassalam, roh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling tinggi darjat, mulia dan terpuji. Roh Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki makrifat yang lebih tinggi dari roh para Nabi alaihi wasallam yang lain. Selepas roh para Nabi alaihi wasallam, roh para wali juga memiliki ketinggian darjat lantaran mujahadah membersihkan dirinya daripada sifat haiwani dan syaitani, yakni ammarah dan lawamah, hingga mencapai darjat nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan yang paling tertinggi adalah nafsu kamilah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Azan. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allah. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Okay, minta izin kita sambung lagi fasa ketiga. Fasa ketiga, minta izin. Nampak macam cakap laju kan, sebab memang mengejar masa. Begitu. Okey. Bila sebut tentang ilmu, sebelum fasa 3, sebut tentang ilmu, kita kena gabung dua dalil. Okay, Rasulullah SAW kata, taraktu fikum amraini. Aku meninggalkan kepada kamu dua perkara, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau berpegang dengannya, tidak akan sesat selama-lamanya. Itu semua tahu. Pada masa yang sama juga, Nabi SAW sebut al-ulama warasatul anbiya. Para ulama tu mewarisi para nabi. Jadi taraktu tu tarikah, benda perkara yang Nabi tinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi meninggalkan Quran Sunnah, jadi tarikah, Nabi tinggalkan. Tapi yang mewarisi benda yang Nabi tinggalkan ni siapa? Ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Dua dalil, dua hadis ni kena gabungkan. Makanya kalau kita nak faham Al-Quran dan As-Sunnah, sama ada ilmu akidah baik, ilmu fiqh baik, ilmu tasawuf baik, kita bukan terus pergi kepada Al-Quran dan Sunnah itu, tapi kita pergi kepada ulama. Kenapa ulama? Sebab ulama yang mewarisi daripada para nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi itu kena faham. Sebab itulah dalam sistem kita Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Al-Quran dan Sunnah itu memang ultimate. Ati'ullah Al-Quran wa ati'ur Rasul As-Sunnah wa ulil amri minkum, dan juga golongan ulil amri. Ulil amri ni ada dua. Satu yang berkaitan dengan agama, ad-din. Satu yang berkaitan dengan ad-din. Satu lagi yang berkaitan dengan al-khalifah. Okay, khalifah. Kalau nak faham tentang ad-din, ulil amrinya ulama. Kalau nak faham tentang kita sebagai khalifah, ulil amrinya umara, pemimpin. Dua-dua ni kena bersalingan. Tapi asalnya apa? Asal kita sebagai apa? Sebagai orang yang memegang ad-din. Khalifah itu untuk melestarikan din di muka bumi. Maka mana usul, mana furu'? Yang usul adalah ad-din, yang furu' adalah khalifah. Maka yang usul adalah ulama, yang furu' adalah umara. Maka siapa kena ikut siapa? Yang usul kena ikut furu' ataupun yang furu' kena ikut usul? Jawapannya yang furu' kena ikut usul. Maka khalifah kena ikut faham agama ad-din, umara kena ikut ulama. Kenapa kena ikut ulama? Ulama ni yang mewarisi apa yang Nabi tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan? Al-Quran dan As-Sunnah dan kefahaman tentangnya. Maka jangan sampai sepi daripada ulama. Itu je. Adalah apa saja urusan. Fasal ketiga, Ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini Allahumma amin. Kaum sufi menyebutnya dengan Ahmad dan juga dipanggil sebagai Muhammad awal. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Adam wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubasyshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini surah As-Saff, surah As-Saff. Dan ingatlah juga peristiwa ketika Nabi Isa ibni Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, yaitu kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku, bernama Ahmad. Makanya Nabi Muhammad SAW ini telah terlebih dahulu diketahui oleh Nabi Isa. Bermaksud dalam banyak pendalilan dia, bermaksud rohani Nabi Muhammad adalah rohani yang paling awal Allah ciptakan. Adapun maknanya jasad Nabi Muhammad SAW yang namanya Muhammad adalah Nabi yang terakhir yang Allah Ta'ala isytiharkan, yang Allah Ta'ala utuskan. Begitu. Jadi pada umur roh, Nabi Muhammad SAW paling tua, namanya Ahmad. Pada umur jasad, Nabi Muhammad SAW yang paling bungsu, Nabi yang paling bungsu, dan tidak ada Nabi lagi selepas baginda. Ayat ini difahami secara ilmu akidah ada implikasi. Difahami secara ilmu tasawuf ada penghayatan. Maka kita kena faham, kalau orang tasawuf, para ahlillah, dia mencongkir rahsia-rahsia. Maka ilmu rahsia inilah yang menambahkan lagi lebih kenikmatan kita mencintai Nabi SAW. Kalau tidak, kita nak cinta Nabi ni struggle. Boleh tak ada pilihan tak untuk tidak cinta Nabi SAW? Ada pilihan tak?
Sama ada nak cinta Nabi ke SAW atau tak mau cinta? Boleh pilih tak? Jawapannya boleh. Kalau tak nak diiktiraf iman. Kalau tak nak diiktiraf iman. Maknanya, kalau tidak benar-benar beriman dengan Nabi SAW, diiktiraf tak? Kalau tidak benar-benar mencintai Nabi SAW, diiktiraf tak iman kita? Jawapannya tak iktiraf. Jadi boleh ke untuk kita mengambil jalan untuk tidak cinta Nabi? Jawapannya, kalau tidak mahu iman kita diiktiraf, tak payahlah cinta Nabi. Ataupun sebenarnya tak ada pilihan. Kita mesti dalam kecintaan kepada Nabi SAW. Cinta ni terpaksa ke ataupun seronok-seronok? Kenang baliklah waktu ayahanda, bonda, tuan-tuan, puan-puan waktu bercinta dulu. Ada paksa-paksa. Tapi zaman ayahanda ni mungkin kahwin paksa kot, sebab mak ayah suruh. Okey, sebab waktu tu kalau mak ayah tak suruh, tak kahwin lah kita kot, sebab susah nak jumpa. Itu kata orang-orang belah keluarga saya lah. Kalau tak ada suruh, tak kahwin lah kita. Okay, tapi nak katanya cinta ni tak ada paksa. Asal ada paksa tak namanya cinta. Tetapi kita tak ada pilihan melainkan mesti cinta Nabi SAW. Kalau tak cinta Nabi, apa implikasinya? Iman tak diiktiraf. Siapa yang tak iktiraf? Nabi yang tak iktiraf iman kita. Kalau Nabi tak iktiraf iman kita SAW, Allah nak terima tak iman kita? Allah tak terima iman kita. Bila Allah tak terima iman kita, ibadat kita tu diperkirakan bermakna ke tidak? Ibadat tak bermakna, sebab ibadat di atas iman. Iman itu nak diiktiraf di atas cinta. Cinta itu ilmu tasawuf. Bercintai Nabi ilmu tasawuf. Beriman kepada Nabi ilmu akidah. Membuktikan keimanan kepada Nabi itu ilmu fiqh. Okey, itu tiga ilmu tu kacau pelan-pelan. Kena komprehensif. Okey. Jadi, kalau nak mencintai dengan paksaan, itu tak nama cinta. Jadi mesti ada satu perkara yang membuatkan bila kita tahu perkara ini, maka kita rasa nikmat mencintai Nabi SAW. Inilah ilmu Nur Muhammad. Tajuk dia bertajuk bersada Nur Muhammad. Boleh sembang dalam pelbagai angle. Dah tahu betapa agungnya Nabi SAW, betapa hebatnya Nabi SAW, dan betapa untungnya kita menjadi umat Nabi SAW, maka tidak ada sebab untuk kita tidak menumpahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Itu benda. Tapi kalau tidak dalam bimbingan para ahlillah, boleh tak cinta Nabi SAW? Susah. Bukan mudah-mudah. Kalau mudah-mudah kita cinta kat Nabi SAW, bermaksud makhluk terkutuk itu tak buat kerja. Tapi adakah makhluk tu tak buat kerja? Ya, tak. Makhluk tu kompong buat kerja. Lebih tekun dia. Sampai ada bidalan. Yang paling bersabar untuk buat kerja dia, itulah makhluk tu. Paling bersabar. Dia boleh tunggu berapa puluh tahun untuk smash kita jatuh ke bawah. Begitu. Jadi, ilmu ini kalau orang tanya, apa pentingnya ilmu ini dibangkitkan? Jawapannya apa dia? Dengan tahu hakikah Muhammadiyah, hakikatuh Muhammadiyah, maka dia akan memberi motivasi kepada rohani yang memang telah dipendamkan oleh Allah semasa Allah menciptakan kita, bangkit balik nurani itu untuk mencintai Nabi SAW dengan penuh kenikmatan, bukan dengan paksaan. Dan itulah indikator kebangkitan akhir zaman. Orang bangkit dengan cinta. Tapi kalau cinta tu hanya pada mengetahui tentang Nabi SAW semata-mata, mengetahui kesempurnaan Nabi SAW semata-mata, tak mencukupi. Sebab apa? Itu masih lagi peringkat keakalan dan rasional. Sedangkan cinta itu tiada rasional lagi. Selagi cinta itu pada rasional, maknanya kamu faham, kamu ada kepentingan. Nabi kamu Nabi yang paling sempurna, maka kamu kena cinta kat Nabi itu. Nabi itu maknanya sebagai penyebab untuk kamu mendapat ganjaran, maka kamu kena selawat kepada Nabi itu. Itu semua masih kerasionalan. Kena diasah lagi dengan bimbingan para ahlillah sehingga nur di sini terhubung dengan nur di sana. Sana tu mana? Nur Muhammad itu. Yang mana dengan Nur Muhammad itu asbab kita diciptakan. Dengan Nur Muhammad itu asbab kita dapat melafazkan bala syahidna. Maka di situ baru datang kenikmatan. Di situlah baru kita benar-benar bersyukur. Di situlah baru kita masuk dalam ayat surah Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, dan ada pun nikmat dari Tuhanmu kamu ceritakanlah. Maka bila kita cerita tentang Nabi SAW itu, Nabi yang betul-betul dah memang dalam kecintaan kita ni adapt betul, sehingga bidalannya, kamu belajar nak jadi apa? Saya belajar nak jadi Muhammad. Apa tujuan ilmu tasawuf ini? Matlamat akhir ilmu tasawuf nak jadi Muhammad.
Maksudnya apa dia? Bukan Nabi Muhammad, kita dah faham dah, la Nabi ya ba'da Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Itu kita dah faham dalam ilmu akidah. Yang sebut saya nak jadi Muhammad tu maksudnya apa dia? Saya nak ikut bagaimana pemikiran baginda, bagaimana perlakuan baginda, bagaimana perwatakan baginda, sebiji nak ikut. Sebab apa? Sebab kita dah adapt betul dengan Muhammad itu. Tapi itu tidak menjadikan kita maksum. Selesai. Tetap kita akan berdosa, tetap kita akan tergelincir, tetap kita akan lupa. Tapi motivasi rohaninya nak jadi Muhammad. Sebab apa? Sebab di situlah kenikmatan yang kemuncak sebagai seorang hamba Allah yang makrifah kepada Allah melalui jalan Nabi Muhammad SAW. Bila begitu keadaan dia, nak tinggal tak fiqh, nak tinggal tak hukum hakam, nak meremehkan tak syariat, takkan diremehkan syariat. Sebab apa? Sebab semua kenikmatan tu pada titik yang sama, Nabi Muhammad SAW. Maka untuk mengilustrasikan perkara ini, para ahlilah dulu telah membuat satu rumus. Kepala mim. Ini kalau orang tak faham ni, sesat dah ni. Mudah sangat sesatkan orang. Ini ilmu ahlillah. Kalau kamu tak rujuk ahlillah, jangan sesat-sesatkan lagi, kamu je tak tahu. Berapa ramai orang telah menyesatkan ni. Okey, kepala ni ibaratkan pada mim. Kemudian dua tangan ni seperti huruf ha. Mim. Lepas tu ha. Kemudian di paha pinggang, mim lagi. Kemudian dal itu ibarat dua kaki. Kenapa dia ilustrasikan begitu? Nak bagi faham bahawa itulah pintu untuk makrifah kepada Allah. Itulah pintu ubudiah yang benar kepada Allah. Itulah segala-gala kenikmatan jasmani, rohani, zahir dan batin itu. Sehingga nak adapt betul. Maka pakaian ahlillah adalah Muhammad. Muhammad itu apa dia? Nama lain bagi, analogi bagi selawat. Bila kita berselawat, maksud apa dia? Kita nak masuk di situ. Ini macam-macam perihalan-perihalan dia. Mungkin bahasa saya ada yang tergelincir, tapi dipahami dalam konteks yang ingin saya nyatakan. Maka cukuplah takat tu. Ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jumpa lagi 2 minggu. Panjang umur, murah rezeki. Tapi dah faham takat ni pun, mudah-mudahan ada bangkit rohani sehingga menerpa nurani. Baru benar kita bernafas dengan nafas ta'abbudi kepada ilahi. Dengan niat tersebut, dengan asbab barakah Syekh kita, Syekh Abdullah Sijang, usulnya, furu'nya dan semua yang beramal dengan amalannya, Allah berikan kita kenikmatan itu. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aku qali hadza, astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.